Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baiklah, untuk kelas hari ini, kita akan masuk kepada satu topik yang baru ataupun bab yang baru iaitu bab 5, termokimia. So, bab 5 ini merupakan bab ataupun topik yang paling ringkas yang ada dalam silibus sains tingkatan 3. Okey, jadi macam biasa, kita akan fokuskan dulu kepada objektif pembelajaran. Okey, untuk bab 5 ini secara keseluruhannya kita ada 5 objektif pembelajaran. Okey, yang pertama ialah mendefinisikan tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. So, ini adalah dua tindak balas yang kita akan belajar hari ini. Okey, objektif yang kedua ialah murid akan boleh membuat hubung kait haba yang diserap atau dibebaskan dalam tindak balas kimia kepada tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Okey, yang ketiga, menjalankan eksperimen untuk membanding dan membezakan tindak balas eksotermik dengan tindak balas endotermik. Okey, tetapi memandangkan kita dalam fasa PDPR, so kita tak boleh nak run eksperimen. Okey, jadi untuk 5.1.3 ini kita akan hold dulu. Okey, so yang keempat, menjelaskan dengan contoh tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Dan yang terakhir sekali, okey, ini adalah objektif yang agak tinggi sebab ini berada pada tahap penguasaan 6. Iaitu mereka bentuk bahan yang menggunakan konsep tindak balas eksotermik dan endotermik bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian kita. Okey, sebelum kita masuk kepada dua konsep utama iaitu tindak balas eksotermik dan endotermik, cikgu nak explain sikitlah tentang termokimia. Okey, termokimia ni ialah satu kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia. Okey, the key word here is the perubahan haba. So, apa yang dimaksudkan dengan perubahan haba ialah senang je. Okey, daripada panas boleh jadi sejuk, daripada sejuk boleh jadi panas. So, itu yang kita maksudkan dengan perubahan haba. Okey, bila mana berlakunya perubahan haba, okey, alat untuk kita ukur perubahan haba itu kita gunakan ialah termometer. Okey, termometer bacaannya adalah dalam degree Celsius. Okey, bila mana bacaan termometer itu dalam keadaan yang tinggi bermaksud situasi atau keadaan ataupun persekitaran ketika itu adalah panas. Bila panas bermaksud mempunyai haba yang tinggi ataupun banyak. Okey. Jadi untuk kalau rendah, okey, kalau suhu ataupun persekitaran itu rendah bermaksud dalam keadaan yang sejuk. Jadi haba dalam kuantiti yang rendah ataupun kurang. Alright. So sekarang kita nak masuk kepada konsep eksotermik. Okey, apa yang dimaksudkan dengan eksotermik? Okey, eksotermik ini merupakan satu tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran. So, bila mana haba telah dibebaskan ke persekitaran, automatik suhu persekitaran kita akan meningkat. Jadi, okey, tadi kita dah belajar alat untuk kita ukur perubahan suhu ialah termometer. So, kita ambil termometer, okey, apa yang tercatat ialah kenaikan suhu. Okey. Jadi tengok gambar rajah ini. Okey, cikgu bagi gambaran ataupun cikgu bagi contoh. Okey, bayangkan ini adalah sebuah cawan. Okey, sebuah cawan yang mempunyai air yang sangat panas. Okey, kemudian kita dah ambil satu cawan. Dalam cawan kita dah letakkan air yang panas. Kemudian kita biarkan dia. Okey, kita biarkanlah dalam 10 minit ke, 15 minit ke. Kemudian, bila kita datang balik ke cawan tadi tu, okey, adakah cawan itu akan berada dalam keadaan yang panas seperti tadi ataupun suhunya dah semakin kurang ataupun dah jadi suam?
Okey, semestinya dia akan dah jadi, cawan tadi akan dah jadi kurang panas ataupun suam. So, kenapa? Sebabnya ialah haba telah dibebaskan ke persekitaran. So, suhu persekitaran di sini akan menjadi tinggi ataupun meningkat. So, macam mana kita nak ingat eksotermik bebaskan haba? Okey, senang saja. Ingat perkataan exit. Okey, exit ini bermaksud keluar. Bila kita keluar, kita akan rasa bebas. Okey, sebab itu kita kaitkan eksotermik exit. Okey, exit keluar, bebas. So, eksotermik adalah tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran. Alright, ini adalah konsep untuk tindak balas eksotermik. Okey, seterusnya, kita tengok pula kepada endotermik. So, kalau kita dah faham betul-betul faham tentang konsep eksotermik, okey, tak jadi satu kesusahan ataupun tak jadi satu kekeliruan untuk kita faham pula konsep endotermik. Okey, endotermik merupakan satu tindak balas kimia yang menyerap haba dari persekitaran. So, bila mana kita dah serap haba, okey, daripada persekitaran, automatik suhu persekitaran akan menurun. So, termometer akan mencatatkan penurunan suhu. Sama juga, tengok gambar rajah sini. Okey, kalau tadi kita gunakan air panas, sekarang bayangkan kita ada secawan air sejuk. Okey, air sejuk yang baru keluar daripada peti ais ke, kowe ke, kukuh ke, apa-apalah. Okey, bayangkan dalamnya ada air sejuk yang betul-betul sejuk. Kemudian kita tinggalkan sementara atas meja. Okey, jadi lepas tu, bila kita tengok balik cawan tadi, okey, kita rasa, adakah cawan tu, air itu masih dalam keadaan yang sejuk seperti tadi ataupun dia dah kurang sejuk? Alright, jawapan dia mestilah dah kurang sejuk. Sebab apa? Sebab haba daripada persekitaran tu telah diserap masuk ke dalam cawan ataupun dalam air tersebut. Sebab itulah air yang sejuk tadi telah menjadi kurang sejuk. Alright. So, macam mana nak ingat? Ingat, endotermik in. Maksudnya, in, masuk. Menyerap masuk. Kalau exo tadi, exit, keluar. Bebas. Membebaskan haba. Kalau endo, in, masuk, menyerap haba. Okey, so itu adalah dua konsep, iaitu tindak balas eksotermik dan juga tindak balas endotermik. So, sekarang kita nak tengok apa dia antara contoh tindak balas eksotermik yang ada dalam kehidupan harian kita. So, di sini cikgu bagi dua contoh. Contoh yang pertama ialah membakar bunga api. So, kita tahu, okey, macam sebelum ni kan, kita ada raya. Okey, jadi, bila kita bakar bunga api, apa yang terhasil ialah yang pertama, tenaga haba. Yang kedua adalah tenaga cahaya. Okey, maksudnya kita membebaskan haba ke persekitaran. So, automatik membebaskan haba itu adalah tindak balas eksotermik. Okey, sekarang kita tengok contoh yang kedua. Sistem respirasi manusia. Okey, proses respirasi kita tahu adalah proses di mana manusia bernafas. Okey, bernafas bermaksud kita hirup oksigen dan kita hembuskan karbon dioksida. So, sekarang ni ambil tapak tangan. Okey, letakkan betul-betul depan mulut. Okey, tarik nafas. Cuba hembus. Okey, cikgu pasti. Okey, kalian akan rasa haba ataupun rasa panas pada tapak tangan. Okey, sebab bila kita melakukan proses respirasi, kita sebenarnya membebaskan haba. Okey, the keyword is membebaskan haba. So, bila mana membebaskan haba, itu adalah tindak balas eksotermik. Alright, so sekarang kita tengok pula contoh tindak balas endotermik dalam kehidupan harian kita. So, ada 3 contoh. Tengok contoh yang pertama ialah aktiviti membakar kek menggunakan ketuhar. Okey, kenapa membakar kek merupakan salah satu tindak balas endotermik?
Okey, cikgu explain di sini. Bila kita nak bakar kek, okey, dough tu, okey, macam mana dough tu nak kembang, nak jadi kek yang cantik? Dough itu akan menyerap haba daripada persekitaran. Persekitaran apa? Oven tu lah, ketuhar yang kita gunakan itu. So, the keyword is menyerap haba. So, bila mana menyerap haba, itu adalah tindak balas endotermik. Okey, tengok pula contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah fotosintesis. Okey, kita tahu fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan sendiri. Okey, back to the basic concept of photosynthesis, iaitu fotosintesis boleh dijalankan dengan kehadiran karbon dioksida, air, glukos dan juga dengan kehadiran cahaya matahari. So, cahaya matahari itu yang akan membebaskan haba. Tetapi, tumbuhan ini yang nak lakukan respirasi, tumbuhan yang nak lakukan fotosintesis ini yang akan serap haba daripada cahaya matahari. So, the keyword is menyerap haba daripada persekitaran. Sebab itulah fotosintesis dianggap sebagai tindak balas endotermik. So, contoh yang terakhir ialah, bila mana ais, kita tahu ais ini dalam bentuk pepejal. Ais ini dia akan melebur. Bila melebur, dia akan bertukar menjadi cecair, liquid. Kenapa ais ini boleh jadi cair? Sebab ais yang solid ini akan menyerap haba daripada persekitaran. Sebab itulah, proses peleburan ais ini kita panggil sebagai tindak balas endotermik. Alright. So, sekarang kita akan masuk kepada objektif yang terakhir, iaitu mereka bentuk bahan dengan menggunakan konsep tindak balas eksotermik dan endotermik bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Bermaksud ada sesetengah tindak balas eksotermik dan endotermik kita boleh DIY sendiri, kita boleh develop sendiri, kita boleh ciptakan sendiri menggunakan bahan-bahan tertentu. Alright. So, apa yang kita boleh reka bentukkan? Kita akan tengok. Baiklah. Untuk tindak balas eksotermik dan endotermik, kita dah belajar apa dia antara contoh tindak balas untuk eksotermik dan juga endotermik yang ada di sekeliling kita. Untuk sekarang ini, untuk pembelajaran yang seterusnya, sebenarnya ada beberapa tindak balas endotermik dan eksotermik yang kita boleh hasilkan secara DIY. Kita boleh hasilkan sendiri menggunakan beberapa bahan. Di sini cikgu sertakan contoh, iaitu yang pertama kita ada pek panas. Pek panas ni, kalau tak pernah dengar, cikgu rasa kalau atlet mesti familiar lah dengan pek panas ni kan. Sebab pek panas ni kita gunakan untuk mengurangkan kekejangan otot kan. So, macam mana kita nak buat sendiri pek panas kita? Dengan cara, dengan bahan, kita perlukan plastik besar, plastik kecil, pencokil gigi, air dan juga kalsium klorida. So, macam mana kita nak buat? Pertama, tebuk plastik kecil menggunakan pencokil gigi dan biarkan air mengalir keluar dan bercampur dengan kalsium klorida. Bila air ini bercantum atau bercampur dengan kalsium klorida, apa yang akan terjadi ialah tindak balas eksotermik. So, ingat, eksotermik. Cikgu tadi bagi tips exit. Exit bermaksud kita keluar. Bila kita keluar, kita bebas. So, pek panas yang kita hasilkan ini akan membebaskan haba. So, plastik besar ini akan menjadi panas disebabkan pembebasan haba dan seterusnya boleh menjalankan fungsi sebagai pek panas. So, tak payah dah kita nak pergi farmasi, nak beli pek panas. Sebab kita boleh DIY sendiri pek panas kita. Tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, benda yang seakan sama tetapi pek sejuk.
Okey, pek sejuk ini selalunya kita gunakan untuk kita hentikan pendarahan. Okey, so macam mana kita nak buat sendiri pek sejuk kita ni? Sama juga, cara yang sama. Okey, bahan yang sama, yang berlainan hanyalah garam, amonium. Kalau pek panas tadi, kita gunakan kalsium klorida. Untuk pek sejuk, kita nak hasilkan pek sejuk, kita gunakan garam, amonium. So, sama juga, pertama kita perlu tebuk plastik kecil menggunakan pencokil gigi, this one. Dan kita campurkan air ini dengan garam amonium. So, bila mana air bercantum atau bergabung dengan garam amonium, apa yang akan terhasil ialah tindak balas endotermik. So, endotermik kita tahu dia menyerap haba dari persekitaran. So, plastik besar ni akan jadi sejuk dan boleh berfungsi sebagai pek sejuk. Okey, so lepas ni kalau rasa macam demam, tak perlulah dah. Okey, kita nak beli cool fever ke apa ke, sebab kita boleh DIY sendiri pek sejuk. Yang mana pek sejuk ini, okey, dia akan menyerap haba dari persekitaran. Alright. So, kesimpulan ataupun rumusan yang kita boleh buat, okey, untuk kelas hari ini iaitu bab 5 secara keseluruhannya, dua konsep yang betul-betul murid kena master, iaitu konsep tindak balas eksotermik dan juga tindak balas endotermik. So, eksotermik bermaksud membebaskan haba, endotermik bermaksud menyerap haba. So, setiap satu tindak balas ini kita ada contoh-contohnya. Okey, yang mana cikgu dah explainkan tadi. So, cikgu harap untuk bab 5 ini, untuk kelas hari ini, murid dapat dan murid faham. Alright, setakat itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.